Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sedang hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan dimuliakan oleh Allah. Pertamanya malah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita semua dapat hadir ke masjid, dapat sama-sama kita tunaikan solat pada maghrib secara berjamaah, dan dapat kita mengisi ruang masa yang ada di antara waktu maghrib dan isyak pada malam ini untuk kuliah pengajian ilmu faraid. InsyaAllah malam ini kita akan meneruskan lagi pembacaan kitab kita ini, di mana sebelum ini kita telah pun sampai pada halaman 68. Betul Halaman 68, baris yang ke-11. Belum sikit lagi tuan-tuan Kata tuan pengarang kitab kita ini jika suami dan isteri bercerai, terdapat dua keadaan, iaitu mereka boleh mewarisi dan mereka tidak boleh mewarisi. Persoalannya, apabila berlaku perceraian di antara pasangan suami isteri, adakah kedua-dua pasangan itu boleh saling mewarisi di antara satu sama lain? Kalau yang meninggalnya suami, bolehkah isterinya mewarisi atas nama isteri? Begitu juga sebaliknya, kalau yang meninggal itu isterinya, maka adakah suami itu berhak mendapat harta pusaka? Maka dalam persoalan ini terdapat dua keadaan, sama ada boleh ataupun tidak boleh. Kita tengok itu. Keadaan yang pertama, mereka boleh mewarisi jika isteri yang diceraikan dengan talaq raj'i. Jawapannya yang pertama, keadaan yang pertama, pasangan suami isteri tersebut yang salah seorangnya itu meninggal dunia, boleh saling waris mewarisi. Si suami boleh mewariskan hartanya kepada isteri, begitu juga si isteri boleh mewariskan hartanya kepada suami. Dalam keadaan penceraian itu berlaku penceraian dengan talaq raj'i. Pernah dengar tuan-tuan talaq raj'i? Pernah dengar, tapi tak berapa nak faham ustaz bahasa Arab ni kan. Diterangkan kat situ tuan-tuan ya. Talaq raj'i ialah
talak yang boleh dirujuk kembali. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali. Raja'a, boleh dirujuk, boleh dipanggil semula isi ke pangkuannya, iaitu diterangkan lagi apa dia talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua selepas berlaku persetubuhan dan isteri masih dalam tempoh iddah. Itu talak raj'i. Dia berikan 3 tu tuan-tuan, 3 qaid. Qaid yang pertama, talak itu adalah talak satu atau talak dua. Syarat dia yang pertama apa? Perceraian itu berlaku dengan talak satu atau talak dua. Kalau talak 3 itu bukan talak raj'i. Jadi yang pertama, qaid yang pertama, syarat yang pertama, talak raj'i, talak yang boleh dirujuk itu ialah talak itu talak satu atau talak dua selepas berlaku persetubuhan. Kalau talak satu ataupun talak dua belum lagi berlaku persetubuhan, lain cerita dia kan. Dan isteri masih dalam tempoh iddah. Isteri tersebut pula dalam tempoh iddah, iaitu menunggu. Dia kena tunggulah. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia ada iddah, tempoh masa yang perlu dia tunggu untuk dia berkahwin baru, untuk dia membersihkan rahimnya daripada benih suaminya kan. Jadi talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua selepas berlaku persetubuhan dan isteri masih dalam tempoh iddah. Kalau tempoh iddahnya telah berlalu, seperti 3 kali suci ataupun 4 bulan 10 hari, ataupun 3 bulan, dalam keadaan ini, suami dan isteri saling mewarisi seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Kalau cukup syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, talak raj'i yang boleh dirujuk kembali, dan cukup dengan ketiga-tiga syarat tadi, telah berlaku persetubuhan dan isteri masih dalam tempoh iddah, maka berlaku kematian salah satu daripada pasangan, sama ada yang meninggal itu suami ataupun yang meninggal itu isteri, maka pasangannya berhak untuk mendapat bahagian harta pusaka. Kerana hubungan perkahwinan itu masih lagi belum terputus secara rasminya. Baik. Dalam keadaan ini, suami dan isteri saling mewarisi seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Apabila tamat tempoh iddah, maka mereka tidak boleh mewarisi. Kalau dah habis tempoh iddah dia, 3 kali suci, suami dia ceraikan isteri dia dengan talak satu, kemudian berlakulah iddah, 1 kali suci, 2 kali suci, 3 kali suci. Dalam tempoh iddah tu suami dia tak rujuk isteri dia, isteri dia pun meninggal dunia, atau suami dia meninggal dunia kan, maka jawapannya pasangan tersebut tidak boleh mewarisi pasangannya. Kenapa? Kerana iddah telah pun tamat. Bila iddah tamat, dia tak rujuk dalam tempoh iddah, maka bererti telah berlakulah penceraian secara rasminya. Tidak ada lagi hubungan suami
isteri. Bila tak ada hubungan suami isteri, maka sudah tentulah pasangan tidak layak untuk menerima harta pusaka daripada pasangannya yang telah meninggal dunia, kerana ikatan perkahwinan tersebut telah pun terputus secara sahnya, secara rasminya. Baik, itu yang pertama, ya. Dia boleh mewarisi dengan syarat, ya, talak itu talak raj'i, talak satu atau talak dua, setelah berlaku persetubuhan dan isteri itu masih dalam tempoh iddah. Baik, kita lihat keadaan yang kedua pula. Keadaan yang kedua, B, mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan talak bain. Kalau isteri itu diceraikan dengan talak bain, apa itu talak bain? Lawan kepada talak raj'i tadi. Kalau talak raj'i itu talak yang boleh dirujuk, sama ada talak satu atau talak dua. Kalau talak bain ini apa dia? Iaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Tak boleh rujuk lagi dah. Sama ada dia bain kubra, sughra ataupun bain kubra. Kita lihat kat sini. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai. Sebab itu disebut bekas suami, tuan-tuan, dan bekas isteri. Mengapa bekas? Kerana ikatan perkahwinan itu telah pun terputus secara rasminya apabila berlaku talak bain. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai. Sebab bekas mantan, dia bukan jadi pasangan suami isteri lagi. Macam mana nak mewarisi, ya? Tidak boleh mempusakai antara satu sama lain walaupun isteri berada di dalam tempoh iddah. Walaupun isteri itu masih dalam tempoh iddah. Sebab apa? Sebab penceraian itu berlaku dengan talak bain, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi. Contoh talak bain iaitu apabila seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga. Itu talak bain, tak boleh rujuk lagi. Nak rujuk macam mana, dah talak tiga. Walaupun isterinya itu masih dalam tempoh iddah. Sebab apa? Sebab dah ceraikan 3 kali. Talak bain terbahagi kepada 2. Kita tengok. Talak bain, talak yang tidak boleh dirujuk ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, talak bain bainunah sughra. Sughra tu artinya kecil. Apa maksud talak bain bainunah sughra? Iaitu isteri diceraikan, yang pertama, dengan talak 1 ataupun 2 sebelum persetubuhan. Itu talak bain. Talak bain sughra. Isteri diceraikan dengan talak 1 atau talak 2 sebelum persetubuhan. Belum bersetubuh lagi, baru je tadi nikah. Pukul 3 petang, pukul 5 petang dia ceraikan isteri dia. Belum berlaku jima ataupun persetubuhan, maka berlakulah penceraian secara bainunah bain, talak bain bainunah sughra. B, dengan talak 1 ataupun talak 2 selepas persetubuhan, ya, dan telah tamat tempoh iddah. Ini juga talak bain bainunah sughra, tidak boleh dirujuk. Sebab apa? Sebab telah berlaku persetubuhan dan telah tamat tempoh iddah isteri tersebut. Yang ketiga, C, secara tebus talak, khulu'. Khulu' ni salah satu daripada kaedah ataupun jalan keluar yang diberikan oleh Islam kepada wanita yang ingin memutuskan ikatan perkahwinan.
atas dasar barangkali dia tidak berapa rasa suka sayang lagi pada suaminya. Kalau nak minta perceraian secara fasakh, tak ada sebab. Suami dia seorang yang baik, bertanggungjawab, menjalankan tugas dan amanah sebagai seorang suami. Macam mana nak minta fasakh? Kalau fasakh ni berlaku kekurangan pada suami tersebut. Suami tadi cuai menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Dia memukul isterinya, dia berkelakuan yang tidak senonoh sebagai seorang Islam, minum arak, berjudi, berfoya-foya dan sebagainya. Isteri berhak menuntut fasakh. Itu kalau berlaku kekurangan pada suamilah. Tapi kalau suami itu seorang yang baik, seorang yang kuat berpegang kepada agama, menjalankan tugas dan tanggungjawab, isteri ni pula dah tak ada rasa cinta lagi pada suaminya, barangkali dia teringatkan power lama dia dan dia tak boleh hidup dengan suaminya, barangkali perkahwinan itu adalah atas dasar paksaan kedua ibu bapanya, maka dia nak bercerai. Aku ceraikan kau bang dengan talak 3. Tidak jatuh talak, sebab orang perempuan dia tidak ada kuasa talak. Tapi Islam memberikan mereka itu jalan keluar, iaitu dengan membuat tebus talak. Tebus talak dengan memberikan bayaran-bayaran yang tertentu kepada suaminya dengan kadar yang dipersetujui oleh suaminya, supaya suaminya itu menceraikannya dengan cara khulu' ataupun tebus talak. Abang boleh ceraikan saya tak bang? Saya bagi abang 20,000 boleh? 20,000 je. Up sikit. Kata dia. 30,000 saya bagi. Gunting punya gunting, 25,000 lah, setuju. Pergilah mahkamah, cerai secara tebus talak. Jadi kalau berlaku perceraian secara khulu' ini, maka berlakulah talak bain, bainunah sughra. Dia tidak boleh dirujuk lagi. Kalau dah berlaku perceraian secara itu, dah dapat duit, dia pergi kat isi dia, saya nak rujuk awak balik lah. Tak boleh, sebab ini telah berlaku perceraian secara bain, bukan raj'i lagi. Tidak boleh dirujuk. Habis itu macam mana? Kahwin semula, akad nikah baru. Kalau dah akad nikah baru, mas kahwin pun baru juga. Yang boleh kita kahwin semula? Boleh. Kalau abang nak kahwin dengan saya, berapa mas kahwin? Mas kahwin dia 25,000 juga. Macam mana itu? Sudah. Jadi itu nama dia perceraian secara khulu'. Dia adalah perceraian bain, tuan-tuan. Bainunah sughra. Yang keduanya talak bainunah kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak 3, sama ada sebelum atau selepas persetubuhan. Dia ceraikan isteri dah 3 kali dah. 1 kali cerai, jatuh berapa? 1 kan. Kali kedua 2 kali. Kali ketiga 3 kali. Baik. Habis selesai tuan-tuan. Jadi itu talak bain. Ada 2 jenis. Yang pertama talak bain bainunah sughra, yang kedua talak bain bainunah kubra. Dah cerai talak 3, dah tak boleh rujuk lagi dah. Nak rujuk macam mana? Boleh kahwin semula dengan isteri dia? Tak boleh. Kalau nak kahwin dengan syarat, bekas isterinya tersebut berkahwin dengan seorang lelaki lain, berlaku persetubuhan sekurang-kurangnya sekali, kemudian tamat tempoh iddah, baru dia boleh kahwin semula. Bukan rujuk, kahwin baru. Tapi masalahnya isteri dia tak kahwin-kahwin, tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun tak kahwin-kahwin. Jadi nak tak nak dia pun upah orang. Dia cari Melayu ke Cina buta. Dia cari orang yang tak berapa pandai. Kau pergi kahwin dengan isteri aku bagi kau duit, dia kata. Lepas kau dah kahwin nanti, kau ceraikan lah ya isteri aku. Sebab dia nak kahwin balik dengan isteri dia. Orang Melayu kita panggil apa? Cina buta kan.
Dari segi hukumnya, ya, memanglah perkahwinan itu sah, tapi perbuatan tersebut, ya, lari daripada tujuan ataupun matlamat perkahwinan. Sebab itu orang lelaki, dia perlulah berhati-hati, ya, sebagai seorang suami perlu berhati-hati di dalam mengeluarkan perkataan kepada isterinya. Fikir panjang, cakaplah benda lain, jangan sebut benda-benda yang berkaitan dengan cerai. Aku ceraikan kau, ya, aku tolak kau. Perkataan-perkataan itu akan mengundang perkara-perkara yang, ya, yang kita tak ingini, ya tuan-tuan, ya. Baik, jadi faham kita tuan-tuan, ya. Kalau perceraian berlaku, suami isteri telah pun bercerai, adakah pasangannya itu saling waris-mewarisi di antara satu sama lain? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ada kemungkinan mereka itu boleh saling waris-mewarisi sekiranya perceraian itu berlaku dengan tolak apa tadi tuan-tuan? Tolak raj'i, iaitu tolak yang boleh dirujuk, tolak satu atau tolak dua. Dan isteri itu masih lagi dalam tempoh iddah setelah berlaku persetubuhan. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, berlaku perceraian di antara suami dan isteri, kedua-dua pasangan itu tidak boleh saling mewarisi di antara satu sama lain sekiranya berlaku kematian salah satu pasangan. Apabila perceraian itu berlaku secara tolak ba'in. Tolak ba'in ialah tolak yang tidak boleh dirujuk lagi. Tolak ba'in terbahagi kepada berapa tuan-tuan? Kepada dua. Satu ba'in sughra, ba'in bainunah sughra. Yang keduanya tolak ba'in bainunah kubra. Jadi bila kita belajar faraid ni tuan-tuan, kita perlu juga memahami bab munakahat, bab perkahwinan yang dibahaskan di dalam ilmu fiqh. Tuan-tuan nampak tak? Bila kita belajar faraid, bukan saja kita belajar tentang harta pusaka, kita perlu tahu tentang fiqhul munakahat, fiqhul usrah. Kita perlu tahu matematik, kita perlu tahu apa lagi tuan-tuan? Ilmu perubatan pun kita kena tahu sedikit. Ilmu tentang nasab, keturunan pun kita kena tahu. Ilmu tentang fiqhul jinayah pun kita kena tahu. Banyak cabang ilmu kita perlu tahu apabila kita melibatkan diri dalam pengajian ilmu faraid. Barangkali itulah Nabi sebutkan, faraid itu nisful ilmi. Ilmu faraid itu adalah separuh daripada ilmu. Besarnya ilmu faraid di dalam agama Islam kita, tuan-tuan, ni. Baik. Itu sebab yang pertama tuan-tuan. Sebab yang pertama yang membolehkan seseorang itu mempusakai harta pusaka ialah dengan sebab perkahwinan. Apabila dia menjadi isteri kepada si mati, dia layak dapat pusaka. Apabila dia menjadi suami kepada si mati, maka layaklah dia mendapat harta pusaka. Begitulah Islam meletakkan betapa tingginya nilai perkahwinan yang sangat suci itu, tuan-tuan. Sehingga pasangan boleh menerima harta pusaka pasangannya. Perkara ini tidak berlaku pada zaman sebelum Islam dahulu. Kalau kita lihat dalam sejarah orang-orang Arab, mereka itu yang dapat harta pusaka ialah orang lelaki sahaja. Tak kira lah. Orang lelaki itu kadang-kadang kawan-kawan baik dia pun boleh dapat. Anak lelaki dia yang masih kecil, yang tak pergi berperang, tak dapat. Anak perempuan jauh sekali, isteri jauh sekali, mak tak dapat. Orang lelaki saja. Tapi apabila datangnya Islam, pasangan yang berkahwin dapat. Isteri mewarisi harta suaminya, begitulah sebaliknya. Menunjukkan bahawa Islam meletakkan perkahwinan itu sebagai suatu yang sangat suci dan murni, sehingga pasangan boleh mewarisi harta pasangannya. Baik, seterusnya kita pergi kepada sebab yang kedua. Yang pertama perkahwinan, yang kedua dengan sebab
an-nasab, keturunan. Dengan sebab keturunan boleh mewarisi harta pusaka. Apa maksud keturunan? Dia baca, hubungan keturunan ialah keturunan hakiki, keturunan yang sebenar, iaitu ahli keluarga yang mempunyai ikatan pertalian darah dengan si mati, seperti ayah, anak, saudara seibu sebapa dan lain-lain. Tu ada hubungan darah lah tu. Siapa yang meninggal tu? Ayah saya, ayah dengan anak, ada hubungan nasab, hubungan keturunan, ada darah, hubungan darah. Maka layaklah si anak tadi mewarisi harta pusaka ayahnya yang telah meninggal dunia. Siapa yang meninggal semalam? Anak saya. Anak awak ni kaya orangnya, ayah dia berhak dapat harta pusaka. Sebab apa ayah dia dapat? Berhak kerana ada hubungan nasab, ada hubungan keturunan. Semalam si Anu meninggal dunia lah, abang dia dapat harta pusaka sebab dia tak berkahwin. Ayah dia pun dah meninggal dunia. Jadi yang ada adik-beradik. Adik-beradik dapat. Adik-beradik boleh dapat harta pusaka si mati. Sebab apa? Sebab hubungan nasab, hubungan keturunan, ada hubungan darah daging. Boleh tuan-tuan? Jadi sebelum yang pertama tadi apa tuan-tuan? Sebabnya ialah perkahwinan. Suami boleh dapat, isteri boleh dapat. Yang kedua dengan sebab apa tuan-tuan? Nasab, keturunan, seperti ayah, ibu, anak, adik-beradik, bapa saudara, cucu, cicit, kan? Baik, kita lihat. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Dalam ayat itu disebutkan kalimah auladikum, anak-anak kamu. Surah An-Nisa ayat 11. Jadi anak ni siapa tuan-tuan? Hubungan anak dengan ayah dia, dengan ibu dia, hubungan nasab, hubungan keturunan. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan untuk dua orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6. Dalam ayat ini disebutkan wali abawaihi, ibu bapa. Ibu bapa siapa? Ibu bapa si mati. Apa hubungan ibu bapa dengan si mati? Hubungan keturunan. Jelas tuan-tuan kita lihat lagi tuan-tuan hubungan ini terbahagi kepada 4 golongan. Hubungan keturunan ni, hubungan nasab ini terbahagi kepada berapa golongan? 4 golongan. Yang pertama, golongan atas, seperti bapa dan ibu. Bapa dan ibu. Bapa dan ke atas. Siapa lagi? Datuk. Bapa ni bapa, kemudian datuk. Datuk sebelah bapa. Kemudian moyang lelaki sebelah bapa. Datuk kita punya bapa. Sampailah ke atas. Itu dapat. Kalau datuk sebelah ibu semati, itu tak dapat. Dia adalah dipanggil waris zawil arham. Tak dapat. Dan ibu hingga ke atas. Ibu hingga ke atas. Siapa ibu hingga ke atas? Ibulah, ibu si mati, ibu kandung dia. Bukan ibu angkat, ibu kandung. Bukan ibu mertua. Ibu mertua tak dapat. Ibu kandung dapat. Ibu angkat dia lagi lah tak dapat. Yang membesarkan ni ibu angkat dia. Ibu kandung dia dah lama dah lari ke mana tak tahu. Maka ibu angkat tak dapat, yang dapat ibu kandung.
Ibu kandung dan ke atas. Siapa ibu kandung dan ke atas? Ibu dia kandung dia punya ibu. Nenek kan? Nenek sebelah ibu. Kemudian nenek dia punya ibu. Kalau tak ada waris lain lah yang mendinding. Kalau ada waris lain mendinding, maka tak dapatlah. Kalau ibu dah ada, nenek sebelah ibu tak dapat dah. Sebab dah ada ibu yang lebih dekat. Begitulah seterusnya. Itu maksud golongan atas seperti bapa dan ibu. Kemudian golongan bawah seperti anak dan cucu. Anak lelaki kandung dapat tak tuan-tuan? Dapat. Anak perempuan kandung dapat tak? Dapat. Cucu lelaki daripada anak lelaki dapat tak? Dapat. Cucu lelaki daripada anak perempuan dapat tak? Cucu lelaki daripada anak perempuan si mati dapat tak? Tak dapat. Itu waris zawil arham. Dan ke bawah, cucu perempuan dari anak lelaki dapat tak? Cucu perempuan dari anak lelaki dapat tak? Dapat. Cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki kepada si mati dapat tak? Dapat. Begitulah seterusnya. Hingga ke bawah tuan-tuan sampai bawah tu kalau ada, tapi jarang berlaku macam tu kan. Jarang dapat sebab yang atas tu dah blok, dia dah tutup tuan-tuan. Peranjat. Baik, seterusnya golongan tengah seperti saudara dan anak saudara. Itu golongan tengah seperti saudara. Apa maksud saudara di sini tuan-tuan? Kita orang Melayu kita kalau buat saudara ni saudara dah. Tapi dalam kitab kita ni disebut saudara ialah adik-beradik. Adik-beradik dapat. Adik-beradik seibu sebapa dengan si mati. Dapat tak? Dapat. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Saudara sebapa kepada si mati. Sama bapa. Ibu lain-lain. Dapat. Bapa dia kahwin 4 orang, adik-adik beradik. Mak lain-lain, mak nombor 1, mak nombor 2, mak nombor 3 kan. Dia boleh dapat tuan-tuan adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa dan adik-beradik seibu. Sama ibu je. Bapa tak sama. Pun berhak dapat harta pusaka. Inilah dia yang disebutkan sebagai saudara. Adik-beradik. Saudara kat sini maksud dia apa tuan-tuan? Adik-beradik kepada si mati. 3 jenis, 3 kategori adik-beradik tu tuan-tuan Kalau adik-beradik tiri, dapat tak tuan-tuan? Adik-beradik tiri. Tak dapat, tak ada. Ni adik-beradik yang ada perkaitan darah daging lah. Begitu juga dengan anak saudara. Anak saudara pun boleh dapat juga tuan-tuan Anak saudara daripada anak saudara lelaki tuan-tuan anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Dapat tuan-tuan. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa atau adik-beradik lelaki sebapa. Itu kita akan belajar nanti tuan-tuan Semua ini golongan sisi seperti bapa, saudara dan sepupu. Bapa saudara pun boleh dapat juga tuan-tuan. Bapa saudara sebelah bapa. Bapa kita punya adik-beradik. Sama ada bapa saudara adik-beradik bapa saudara itu dia adik-beradik dengan ayah kita, sama ibu sama bapa ataupun sama bapa tak sama ibu. Dapat. Begitu juga dengan sepupu. Ini sebelah bapa semua tuan. Ini sebelah bapa, sebelah ibu tak dapat. Itu waris zawil arham. Baik, hubungan ini tidak akan terputus walaupun apa-apa yang berlaku seperti anak derhaka. Anak derhaka dapat tak harta pusaka tuan-tuan? Dapat. Yang penting dia anak kandung. Bapa mengharamkan hartanya kepada anak
Ibu bersumpah tidak mahu berjumpa dengan anak selamanya. Adik tidak mengaku abang dan sebagainya. Aku sumpah kau ni lah, aku tak mengaku kau ni anak aku lah. Kau buat malu aku, kau mencoting arang di muka aku. Anak dia pun lari dah pergi KL, tak balik-balik. Top tiba-tiba meninggal. Ayah dia meninggal. Banyaklah harta pusakanya. Layak tak dia dapat harta pusaka? Maka layak dia dapat harta pusaka. Walaupun dia tak pernah jenguk mak ayah dia masa dia sakit, dari segi hukumnya dia berhak untuk mendapat harta pusaka. Walaupun ayah dia dah kata, engkau bukan lagi anak aku tak mengaku kau anak aku. Ayah dia tak mengaku, tak sah pengakuan tu, dia tetap anak juga. Telah dibuang oleh ibunya. Ibunya kata pun sama, aku tak mengaku kau anak aku dah. Dia kata, aku haramkan kau daripada ambil harta pusaka aku bila aku meninggal dunia. Tidak sah tu, semua-semua tu tak boleh pakai. Kita pakai hukum Islam. Anak tadi tetap dapat, walaupun ibu bapanya tak mengaku lagi anak dia, tetap dapat, tuan-tuan. Baik. Begitu juga adik tidak mengaku abang dan sebagainya. Adik-beradik tak nak mengaku dah sebagai adik-beradik, abang ke adik ke dan sebagainya. Setakat tak mengaku tu tak jadi hal. Yang penting ada hubungan darah, ada hubungan nasab, ada hubungan kekeluargaan, tuan-tuan ni. Dah masuk isyak, tuan-tuan ni. Rasanya baru je bersembang berceloteh ni. Dah masuk waktu isyak, tuan-tuan ni. Jadi dikata lagi apa, tuan-tuan? Golongan-golongan ini akan diterangkan lebih lanjut dalam tajuk ahli-ahli waris yang berhak. Manakala mereka yang tidak mempunyai hubungan keturunan hakiki, seumpamanya ayah angkat, anak angkat, anak tiri, anak susuan, menantu dan mertua sebagainya, tidak boleh mewarisi harta pusaka si mati. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan, untuk kuliah kita pada malam ini. Jadi sebelum kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-As, saya bukakanlah kepada tuan-tuan, kalau ada kemusykilan yang tuan-tuan rasa nak kongsikan bersama-sama pada malam ini, ya, kita bukakanlah. Ya, saya. Qala bain bainuna sughra. Baik. Saya tak berapa dengar. Ada mikrofon tak? Ada mikrofon bagi ini tak? Ataupun tulis ke macam mana? Tak apa-apa dengar. Saya tanya sekarang banyak masalah. Saya pun pergi rumah juga. Sebab masa saya pergi rumah dia, dia dah cerai bukan tidak. Kali tidur dia cerai. Lepas tu, dia tak boleh datang. Dia datang ke rumah. Lepas tu, dia datang 30. Tapi saya boleh pun kepada dia. Dia pun dah suatu foto. Lepas tu, dia dalam keadaan tak buang kuning. Dia buang kuning, dia buang kuning. Ini jiran ke apa? Jiran? Kawan ke siapa jiran yang berlaku kes ni? Yang berlaku kes ni. Siapa dia? Kawan ke? Kawan Jadi maknanya dia sebelum tu dia dah ceraikan isteri dia dengan talak dua. Dia ceraikan di mahkamah ke di mana? Di rumah. Dia tak rujuk di mahkamah. Maksudnya memang telah disahkan dia telah menceraikan isterinya 2 kali. Kemudian diceraikan lagi sekali. Diceraikan kali ketiga tu di mana? Di rumah dan telah dibawa ke mahkamah. Habis apa keputusan qadi? Apa keputusan qadi? Qadi kata perceraian itu tidak sah. Perceraian yang dilafazkan kali ketiga itu tidak sah.
Mungkin mahkamah di situ memutuskan bahawa perceraian kali yang ketiga itu tidak dikira kerana memandangkan faktor suami dia tadi menceraikan mungkin dalam keadaan yang sebab-sebab tertentulah. Dalam kes ni saya lebih serahkan kepada qadi, pihak mahkamah. Kalau mahkamah putuskan perceraian kali yang ketiga itu tidak sah, maka tolak itu masih lagi tolak dua lah. Dia masih lagi pasangan suami isteri. Dengan syarat dia dah rujuk lah. Lepas tolak dua dia dah rujuk. Yang ketiga itu kalau mahkamah putuskan tidak berlaku perceraian tolak tiga, maka tidaklah berlaku. Bergantung kepada mahkamah juga, qadi yang putuskan. Kita tidak ada kepakaran dalam bidang itulah, kita serahkan pada mahkamah. Kita ikut mahkamah. Okey. Baik, saya rasa itu saja kan perkongsian kita pada malam ini. Kalau tidak ada lagi sebarang perkongsian, kita tutup dululah majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.